Tapi yang paling sedih kadang-kadang kita ni, ada masa kawan kita masuk hospital. Ada orang tak perasan belum masuk hospital. Nampak sangat dia tak ada sumbangan dalam organisasi. Orang tak perasan dia sakit. Kadang perempuan bersalin, tak ada orang tanya khabar, something wrong juga tu. Mana tak perasan, kau tak ada selama ni. Ada orang lagi teruk, dah nak pencen bulan depan. Anak buah tak tahu. Tuan nak pencen dah ke? Waktu nampak orang gantung-gantung belon, buat peluk kuning semua. Tak tahu nak pencen. Tahap harus saja. Ada kaki tangan jenis makruh. Makruh ni saya tak letak dia haram. Makruh je lah. Apa takrif kaki tangan jenis makruh? Dia ada problem. Dia tak ada, no problem. Siapa jenis makruh ni? Saya gelaukan mereka ni langau. Dalam ofis dia langau. Kerja dia mengganggu orang. Katalah perempuan tuan-tuan ni dah semangat pergi kursus induksi lah, pergi kursus intan, mana duduk celup 3 bulan duduk intan, belajar hari peraturan, belajar GO, general order, macam mana pakaian, etika pakaian waktu bekerja. Memang disiplin lah. Balik memang semangat aku nak jadi lah. Pakai pun semat dengan tali lehernya, name tag hitam putih, tak ada logo-logo, memang ikut JPA tu lah. Tali pinggang pun stokin hitam, kasut, disiplin. Masuk pukul 8 buka komputer, cek file gini-gini. Baru nak semangat datang langau. Gaji nampak. Alah balik kursus datanglah gajinya. Hello, kau kerja gaji pun sen pun tak naik gaji kau. Jom minum air. Dia membakar kita minum air pula dah. Kita ya tak ya juga bukan naik gaji aku ya. Amal aku naik, buka semula tak. Ikut balik langau tadi. Saya tak letakkan golongan itu sebagai haram. Sebab dalam ofis, kita perlu langau. Puan-puan, tuan-tuan, kalaulah tidak kerana langau, seekor lembu akan mati sakit jantung. Lembu tak sakit jantung apa sebab? Pada lembu mana ada aktiviti yang lasak? Lembu ni jalan pun malas. Lembu pun jalan begini. Sampai orang kata ngapalah lembu jalan begini. Dia begini sebab dia tak ada side mirror. Jadi dia nak melintas, dia kena tengok begini. Akhirnya langgar juga dia lori ikan, kena langgar juga. Walaupun lembu kerja munyah je, bukan aktiviti macam lain. Tapi kenapa lembu tak sakit jantung? Sebab lembu walaupun nampak dia lemah begitu, dia aktiviti dia selalu ada, ekor dia tak akan berhenti bergerak. Kenapa ekor dia bergerak? Kerana langau. Dek kerana langau, sihat seekor lembu. Baik tu office kita, langau dia perlukan. Dia mengacau-mengacau ni mustahak juga. Kalau tak boring kita. Macam tadi, Walenda Factor. Organisasi macam sirkus. Memang, organisasi kalau tuan-tuan tengok sirkus, dalam sirkus ada orang buat persembahan yang mendebarkan. Bergantung tali. Somersault. Sambut pula ada orang sana. Kita yang datang ni, sakit dada menengok, Allah mati meninggal dah. Allah jatuh. Allah. Kita susah hati buat persembahan. Sebenarnya sirkus ni semua persembahan mengerikan. Ambil pedang masuk mulut ni, Allah darah pula luka ni kandat jantung mati dah meneng. Jadi dalam keadaan kita stres, kerah urat ni. Jadi ringmaster akan sediakan dalam sirkus badut untuk meredakan ketegangan. Sedang kita stres, datang badut 2 orang. Dia buat kelakar. Jadi kita ni tadi keras, stres, kurang balik. Dalam pejabat, kita perlukan badut-badut ini. Jangan tak ada langsung. Orang lain tengah buat kerja. Ni musim-musim my profile apa tu lah. Macam-macam benda kendak sekarang ni. Sekarang nak tukar buat my profile. Apa ke tak tahulah. Daripada MPK pergi ke my profile pula. Musim-musim ni orang banyak sibuk. Orang lain tengah pening-pening nak menyiapkan apa semua dah hujung tahun ni ya. Adalah 2-3 orang penggawan kita dekat. Dek kerana dia jadi reda sikit ketegangan. Kita sedang stres, Allah, deadline dekat dah, buat mandang hari-hari bila nak siap ni. Dia bukan datang dia. Dia cubit orang. Jadi kita ketegangan tu hilang. Sebab itu badut diperlukan. Tapi jangan ramai.
Masalah office kita sekarang ramai yang badut. Yang main tali ni kurang. Patut main tali tu ramai, badut tu 2 je. Jangan tak ada langsung, stres kita nanti. Kena ada. Betul, toksik. Toksik ni saya tak adalah kata tak boleh langsung, kena ada sikit-sikit toksik tu. Dalam office kita ni, orang kepala gila-gila ni kena ada sebenarnya. Terutama dalam mesyuarat. Ingat puan-puan tuan-tuan, dalam mesyuarat, kalau tak ada yang gila-gila, nescaya semua ahli majlis mesyuarat yes man semua. Semua yes man. Apa chairman cakap semua ya. Tapi kalau ada orang tu sikit, dia banyaklah cakap sikit. Minta maaf Datuk Pengurusi, saya melihat ni orang lain tak berani dah. Orang lain dah tahu orang pemangkuan 52, mana berani nak cakap dia. Tak berani dah nak cakap. Tapi orang macam ni, dia berani. Sebab itu saya selalu mengatakan, dalam ofis kita kena ada kepala begitu. Kalau tak main diam daripada pukul 8 sampai pukul 5 kita ni semua. Kena ada. Walaupun dekat ofis kita nampak dia ni tak adalah bekerja sangat, tapi dia jenis gila-gila begitu. Nak jadi pekakas juga. Nak jumpa bos, berani kita nak jumpa. Orang macam ni berani. Ada setengah bos sangat protokol. Orang tertentu je boleh jumpa dia. Grade tertentu je boleh jumpa dia. EO jangan gedah-gedah masuk bilik dia. CC pun kadang tak boleh masuk bilik dia. Yang boleh masuk timbalan dia ke yang sebab dia berusaha dengan orang yang bawah sikit pada dia je. Kalau boleh masuk pra semua boleh masuk letih. Jadi ada orang sangat protokol dari segi nak jumpa dia. Tapi kalau ada seorang 2 pegawai hak jenis berani ni, untung dia gedak aja. Datuk saya nak masuk juga lah. Datuk tak bagi pun tak bagilah. Saya ni tak ni ramai sangat ni. Datuk bila nak lulus cuti ni ramai orang tak cuti, tak lulus lagi ni. Kena ada orang begitu. Jadi tapi tahap makro. Jangan sampai jadi tahap haram. Haram ni yang toksik paling teruk. Siapa kaki tangan jenis haram? Kewujudannya merugikan organisasi, ketiadaannya sangat diharapkan. Kenapa dia tahap jenis begitu? Orang tak tahan dengan dia ni, beriman di mulut tapi hati berlumut. Beriman di lidah tapi hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ke tengah memfitnah, ke tepi berdengki. Ke laut mengasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Kita lah, saya percaya kita ni, keturunan kita, bukan takut korang. Nenek moyang kita dulu bukannya bangsa berlawan. Kita pun berani je kalau nak bergaduh tumbuk ni, tak ada hal. Tapi kalau kita berhadapan dengan orang hak pura-pura, tu paling payah. Depan kita Allah baiknya, pijak semua tak mati. Tapi belakang kita gajah mati pijak dia. Mulut manis ya Allah. Kata orang tua kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik, membohong orang, dia pun asyik. Menjadi manusia, bibir diangkat, mulut manis, hati berulat. Orang munafik hanya di bibir, sumpah lupa, janji pun mungkir. Depan kita ni Allah, manis sangat percakapan. Punya manis, hurung dia semut mulut dia ni, penuh. Tapi belakang kita dia tikam kita macam-macam. Orang macam ni, macam mana kita nak bekerja bersama? Dia merosakkan organisasi. Kita dulu sama kita kerja macam anak beranak, macam adik-beradik. Tapi sejak dia ni datang, kita dah jadi laga-melaga lah. Dia laga orang tu, dia laga orang ni, dia jilat atas, pijak bawah, siku kiri kanan, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Sebab itu kalau bekerja umpama begini, duduk dalam ofis kita, mereka ni umpama dedalu. Dedalu ni walaupun pokoknya kecil saja, tapi kalau dia belit pokok yang besar, mati pokok tu. Walaupun gradenya rendah, mungkin dia hanyalah driver, mungkin ada pekerjaan, tapi sebab tak dijaga, mati satu pokok yang besar. Ada pekerja umpama dedalu. Dedalu ni pokok dia macam parasit, mati pokok besar walaupun dia kecil. Ada pekerja umpama melukut tepi gantang, ada datang tak menambah, pergi tak mengurang. Super, ada tak ada, begitulah pejabat dia. Tapi yang paling kita nak pekerja umpama lebah. Kenapa pekerja umpama lebah? Pertama, sifat lebah. Nabi pun sebut orang Islam mukmin ini perumpamaannya macam lebah.
Kenapa lebah? Lebah ada beberapa sifat yang kita boleh belajar. Pertama, lebah, di mana pokok dia menumpang, rantingnya tidak patah. Walaupun dia ramai, anak beranak keturunan duduk situ, tidak patah. Maknanya, lebah ni dia pegang prinsip, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu perangai lebah. Saya percaya yang kerja di UKM ni bukan semua anak negeri Selangor. Kita daripada negeri yang pelbagai. Tapi ingat, sekali pijak bumi Selangor, langit Selangor kita junjung. Walaupun negeri kita ada raja, ada TYT ke ada apa, hormat tempat kita bekerja. Kata orang Cina, never shit where you eat. Jangan buat perangai tak elok tempat buat cari makan. Itu pertama. Lebah dihormat tempat dia duduk. Kita orang Pahang kerja di Bangi. Jangan nak buat megin orang Pahang di sini. Hormat orang Selangor. Kita orang Kelantan kerja di Bangi. Jangan bawa kedai Kelantan di sini. Kita orang Terengganu kerja di sini. Jangan buat kedai Terengganu sini. Kita respect orang tempatan. Lebah dia tidak pernah makan daripada sari pati bunga. Dia tak pernah makan buah tempat dia menumpang. Contoh dia duduk pada pokok musangking, dia tak makan buah musangking. Dia nak kupas macam mana? Susah buah musangking. Dia duduk di pokok apa pun, dia tak pernah makan buah daripada pokok itu. Tapi dia akan cari rezeki daripada sari pati bunga. Lebah dia tidak pernah makan buah-buahan tempat dia menumpang. Artinya kita kerja UKM, jangan ambil kesempatan daripada jawatan kedudukan kita. Nak cari rezeki, carilah. Tapi jangan ambil kesempatan daripada tugas hakiki kita.